KPM. Assalamualaikum. Ni Cikgu Zaimi ke Cikgu? Waalaikumsalam. Ya Azhar. La ilaha illallah Cikgu. Saya mencari Cikgu puas. Saya pusing-pusing cari Cikgu. Pun Cikgu kat sini Cikgu. Saya tengah kusyuk mewarna ni, membuat catatan. Okey. Baik Cikgu. Cikgu hari ni kita nak belajar pasal lukisan ke Cikgu? Ya Azhar. Okey. Hari ni Azhar dan anak murid cikgu dan semua yang berada di rumah akan bersama-sama mempelajari tentang catatan sejarah catatan berkaitan dengan alirannya. Aliran catatan. Seni catatan aliran dalam. Ya. Baik, saya pun dah lega dah cikgu ada dekat sini. Puas mencari tadi kan. Mana cikgu kita? Mana cikgu kita? Baik, kepada anda semua sekalian, anda sedang menyaksikan Teras Didik TV KPM macam biasa bersama dengan saya. Yang seperti cikgu sebut tadi, kita nak belajar ini berkenaan dengan pendidikan seni visual cikgu Ya, betul, seni catatan. Tapi orang kata tak kenal maka tak cinta. Cikgu dah ada. Siapakah namanya? Jom kita saksikan video profil guru ini. Itu dia, kita bersama dengan Cikgu Zaimi Zainal Abidin yang penolong kanan pendidikan khas Sekolah Menengah Kebangsaan Putrajaya Prisin 18 dalam kurungan 1. Ya, itu dia dengan 14 tahun pengalaman mengajar cikgu Ya, alhamdulillah dah 14 tahun dah sedar tak sedar. Alhamdulillah sedar tak sedar. So ni semua lukisan ni cikgu yang lukis ni lah masa 14 tahun ni cikgu. Yang ini actually just recently lah, baru-baru ni saja melukis yang bersesuaian dengan topik kita hari ini. Okey. Yang sebelum-sebelum ni saya tak bawa lah. Okey, itu dia. Baik cikgu, tapi sebelum kita meneruskan sesi pembelajaran kita cikgu, saya pun tak sabar sebenarnya nak melukis, nak belajar melukis ni, walaupun tangan ni kekok cikgu. Kan kalau kaki, kalau tak pandai main bola orang kata kaki bangku. So tangan sini tangan bangku cikgu. Tak pandai nak melukis. Tapi sebelum tu cikgu, seperti biasa kita nak kena ingatkan tadi, kita nak kena sentiasa membudayakan norma baharu yang mana kita masih dalam fight dengan pandemik COVID-19. So kita menjaga penjarakan fizikal seperti yang kami lakukan, yang mana kami memakai pelitup muka juga, dan sekarang juga cikgu kita ada gel pembasmi kuman ataupun hand sanitizer untuk kita gunakan untuk membasmi kuman. Silakan cikgu. Itu dia. Pada anda di rumah, kalau ada sanitizer boleh gunakan, kalau tak ada boleh basuh dengan tangan, boleh basuh dengan air dan juga sabun. Okey, cikgu dah guna, saya pun dah guna. Baik cikgu, lepas kita guna kita boleh buka pelitup muka. Alright, okey. So bila dah buka pelitup muka, simpan di tempat yang sepatutnya. Jangan buang merata-rata. Itu dia. Baik, cikgu pun simpan dalam bekas cikgu. Saya pun simpan dalam bekas saya. Kemudian kita letak elok-elok, jangan buang rata-rata. Tapi sebelum tu cikgu, kita nak maklumkan juga yang mana tema sambutan Hari Guru kita pada tahun ini, berguru demi ilmu, bina generasi baharu. Kita nak tengok antara kiriman kad digital yang dihantarkan di Didik TV KPM, datangnya daripada adik kita ini, Nur Zuhairah binti Ishak. Katanya, semua guru SMK Taman Kelang Utama dan guru di Malaysia, selamat Hari Guru. Terima kasih kerana mengajar kami tentang adab dan ilmu sehingga kami menjadi orang yang berguna. #terima kasih cikgu. Itu dia. Meluntur buluh biarlah dari rebungnya, dan yang melentur buluh itu adalah guru-guru yang membentuk manusia menjadi manusia yang berguna. Baik, cikgu, kita nak bercerita berkenaan dengan seni catatan ni cikgu. Sebenarnya apa yang dikatakan seni catatan ni cikgu? Okey. Baiklah Zahar. Okey. Untuk mengetahui apa yang kita nak belajar pada hari ini, okey, mari bersama-sama dengan cikgu. Okey, kita lihat pada subjek hari ini ialah pendidikan seni visual yang akan cikgu Zaimi sampaikan kepada semua penonton di rumah dan juga murid-murid. Okey. Dalam pendidikan seni visual ni, ditajuk 3 Azhar. Kita ada tajuk seni catatan. Tajuk seni catatan ni sangat besar. Dia akan menceritakan sejarah seni dan juga
aliran seni. Tapi pada hari ini kita akan belajar aliran dalam seni catatan barat. Aliran dalam seni catatan barat, cikgu. Tapi cikgu, ada kawan kita WhatsApp, cikgu. Kata, saya pun nak belajar juga. Macam tu. So, saya nak persilakanlah kawan-kawan kita, cikgu, di Google Meet untuk masuk ke dalam studio. Marah ada orang ni, tak ajak ada orang belajar sekali. Baik, kita persilakan rakan-rakan kita ada daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Putrajaya Presin 18-1. Ni anak murid cikgu kot. Alright, dan juga Sekolah Menengah Pendidikan Khas Persekutuan Pulau Pinang. Apa khabar semua? Sihat ke? Rakan-rakan kita di Google Meet. Untuk pengetahuan Azhar, anak-anak murid Cik Zaimi hari ini ada yang di kalangan kurang upaya pendengaran dan juga ada yang normal kerana mereka berada dalam kelas inklusif. Jadi mereka bergabung dengan murid yang normal dan juga kurang upaya pendengaran. Okey, so kalau macam tu, kalau kita nak tanya apa khabar, macam mana, cikgu? Apa khabar? Okey, kita test khabar. Apa khabar? Ya, pandai Azhar. Okey. Kita nak tengok adik-adik kita semua. Apa khabar? Dia faham tak? Tu dia orang senyum, cikgu. Maksudnya itu maksudnya dia orang kata sihat, cikgu. Baik, sihat semuanya. Sihat semuanya. Alhamdulillah. Seronok ni kita dapat bersama dengan rakan-rakan kita daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Putrajaya 18-1 dan juga Sekolah Menengah Pendidikan Khas Persekutuan Pulau Pinang. Baik, cikgu. Kita Okey, cikgu, boleh cikgu perkenalkan rakan-rakan kita yang bersama-sama kita pada pagi ni, cikgu? Baiklah Azhar. Okey, kita mula berkenalan dengan anak murid Cikgu Zaimi. Okey. Yang pertama Nur Adila. Okey, Adila, boleh kenalkan diri? On microphone, Adila. Adila dah on microphone ke? Nur Adila. Nur Adila. Boleh dengar ke? Okey, silakan adik Nur Adila. Okey. Nur Adila. Okey, Adila sign macam ni. Okey, Adila. Okey. Nama awak. Baik, cikgu, mungkin cikgu boleh kenalkan, cikgu. Saya rasa mungkin Adlin, Adlin. Okey, kita mula dengan Adlin. Okey. Itu ialah Adlin dari SMK PP Putrajaya Presin 18-1. Okey, seterusnya ialah Darwish dari SMK PP 18-1. Darwish, perkenalkan diri. Silakan, Darwish. Silakan say hi. Adakah mereka tak dengar kita? Okey, Syazril Farhan. Seterusnya ialah Syazril Farhan. Okey, nama murid saya yang seterusnya. Okey, seterusnya ialah Hana. Okey, kita ada Hana. Siti Hajar. Dan juga Syazril Farhan, cikgu. Alia. Okey. Baik, itu dia 6 pelajar ataupun rakan-rakan yang akan bersama dengan kita pagi ini untuk subjek pendidikan seni visual dan topik kita pagi ini seni catatan. Baik, cikgu, kita nak teruskan kelas kita. Saya pun tak sabar, cikgu. Sebenarnya nak belajar melukis. Kecil-kecil minat melukis, cikgu, tapi tak pandai orang kata. Okey, silakan, cikgu. Tak apa, seni tu, bakat tu kita boleh berlatih sampai kita pandai. Baik, cikgu. Okey. Kita teruskan dengan tajuk kita, aliran dalam seni catatan barat. Okey. Kalau kita lihat seni catatan tingkatan 4 ni, dia berfokus kepada abad ke-14 sampai ke abad ke-19. Okey. Maksudnya dah lama berkurun dulu. Bermula di Perancis. Kalau bermula di Eropah lah, di barat lah. Okey, seni catatan ini berkembang dalam kalangan golongan pemerintah biasanya. Okey, pemerintah dahulu, okey, di gereja, aristokrat, golongan pertengahan dan juga persendirian. Okey, kalau Azhar tengoklah pada sejarah dulu-dulu kala kan, dekat gereja tu ada banyak seni yang menunjukkan catatan dekat dalam dalam ukiran gereja. Betul. Mereka juga melakukan catatan di cermin gereja tu kan. Okey. Pada zaman dahulu ni
mereka membuat seni catatan ni hanya di dalam bangunan. Ya, hanya di dalam bangunan pada paling awal sekali. Okey. Baik, itu dah cikgu. Tadi kita dah tengok berkenaan dengan pendahuluan berkenaan dengan seni catatan. Kita nak tahu juga sebenarnya cikgu, apa kata-kata rakan-rakan ataupun adik-adik kita berkenaan dengan seni catatan ini. Jom kita saksikan rakan-rakan kita berkenaan dengan pandangan mereka terhadap seni catatan. Silakan. Saya suka lukisan. Nanti tingkatan 5 saya akan buat lukisan. Okey, itu dia pandangan rakan-rakan kita berkenaan dengan seni catatan, yang mana pandangan daripada murid berkeperluan khas. Itu dia. Kita dah dapat dengar daripada cikgu tadi dan juga adik-adik kita berkenaan dengan seni catatan. Dan tadi cikgu ada sebut berkenaan dengan seni catatan ni, kalau kita tengok sejarah, ramai ataupun banyak digunakan dalam pembangunan. Maksudnya diukir dekat bangunan, kalau kita tengok bangunan-bangunan sejarah, cikgu. Ya, betul. Okey, itu antaranya. Baik, cikgu, kita nak teruskan sesi pembelajaran kita, cikgu. Okey, seterusnya kita jelaskan apa maksud aliran dalam seni catatan barat. Okey, maksudnya Azhar, haluan gaya tertentu dalam menghasilkan karya. Aliran ini wujud mengikut peredaran masa dan zaman yang berperingkat. Okey, maksudnya pada masa ini aliran apa yang wujud? Seterusnya aliran apa pula? Sebab seni pada zaman dahulu ini dia berkembang secara berperingkat. Okey. Kita lihat pada objektif pembelajaran, okey? Azhar dah pening tu. Jangan risau. Mari kita fokus. Apa yang sebenarnya kita nak belajar hari ini, Azhar? Jom, cikgu. Baik, cikgu. Okey. Dari segi persepsi seni, menjelaskan maksud aliran dalam seni catatan barat. Apa itu aliran? Okey, kita tak faham, nanti kita belajar. Betul, cikgu. Menyenaraikan nama pelukis aliran seni catatan, iaitu aliran impresionisme sahaja untuk hari ini. Sebab aliran ada banyak aliran. Jadi kita fokus pada impresionisme sahaja. Okey, ekspresi seni ni ialah yang Azhar tak sabar nak tunggu nak melukis tu nanti. Betul, cikgu. Bersama dengan murid-murid nanti. So masa ni nanti kita akan tunjukkan kehebatan masing-masing, macam mana mereka impress orang semua dengan lukisan, impresionisme. Okey, apresiasi seni ialah apabila mereka dah siap lukisan mereka dan mereka mempamerkan lukisan mereka untuk diapresiasi, okey, untuk dihargai oleh semua orang. Okey, pameran ni bukan saja dalam pameran seni dalam bangunan, di luar bangunan, boleh juga secara maya. Itu dia. Baik, itu antara yang kita dapat, kita akan belajar hari ini, antara objektifnya terhadap seni visual ini. Sebenarnya saya memang tak sabar sangat, cikgu, nak mengekspresikan kan, ataupun cikgu kata impression tadi, cikgu kan, gaya seni impression tadi. Tapi anda semua boleh ready kertas, boleh ready pen, boleh ready watercolor semua. Kita nak color nanti kejap lagi dan kita nak berhenti rehat seketika, kembali selepas ini.
Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Helmi dan sekarang kita nak belajar pendidikan seni visual untuk topik seni catatan. Baik, tadi cikgu dah kongsikan berkenaan dengan objektif kita nak belajar untuk seni catatan ni dan cikgu ada cakap seni catatan ni ada banyak sebenarnya, tapi satu je yang kita nak belajar adalah impressionisme. Ya, betul. Ataupun kalau sebab tadi kita tengok trivia dia antara Perancis yang pelopor juga disebut macam mana cikgu? Impressionisme. Ya, impressionisme. Betul. Tak tahu jadi kita kan. Okey, baik cikgu, teruskan kita punya kelas kita cikgu. Kita teruskan dengan kelas kita. Okey, tajuk yang mesti anda tahu ni tentang aliran barat ini ialah mempunyai beberapa aliran. Okey, yang pertama ialah Renaissance, Baroque, Rococo. Okey, 1710 sampai 1790. Okey, Neoclassicisme, and then Romanticisme, Naturalisme, Realisme, and Impressionisme. Okey, kalau bahasa Perancis tadi sebut impressionisme. Ya. Okey, itu memberi kesan. Impressionisme ni sebenarnya dia memberi kesan pada pelukis tu dan juga orang yang melihat lukisan itu sebenarnya. Impression. Okey, kita pergi kepada slide yang seterusnya. Ya, cikgu. Okey, yang pertama, aliran seni ini adalah yang terpenting adalah satu revolusi kerana ada karya yang berbeza. Berbeza. Macam yang cikgu beritahu tadi, dahulu kan lukisan kita buat dalam bangunan kan? Ya, cikgu. Tapi ini mereka membuat satu revolusi, revolusi karyanya berbeza dari segi. Mari kita tengok apa dia. Media cat minyak. Sebab zaman dahulu ada cat minyak. Zaman sekarang ada akrilik. Akrilik itu bermula daripada tahun 1900. Cat minyak lebih kurang 1800 waktu ni. Dan seawal sebelum tu lagi sehingga 1800. Sebab seingat saya Claude Monet meninggal lebih kurang tahun macam tu lah 1800 something. So gaya en plein air dihasilkan luar bangunan. So inilah kelainan yang ada untuk aliran impresionisme ini. Mereka melukis berdasarkan visual yang dilihat. Contohlah Azhar. Azhar suka tak pergi tepi laut? Suka sangat cikgu. Kita pun sekarang berada dekat tepi tasik. Bayangkan kita kat tepi tasik ya. Kalau kita pergi tepi laut tu kan, tapi pada zaman dahulu kamera tu susah kita nak dapat. Jadi apa yang mereka buat? Mereka akan lukis balik. Ya, mereka akan lukis untuk mereka capture untuk mereka rakamkan memori tersebut. Jadi lukisan tu dia buat di luar bangunan. Untuk merasai apa yang sebenarnya berlaku kat situ. Jadi lukisan tu sebenarnya dia mementingkan suasana, cahaya. Lebih daripada dia punya struktur itu sendiri. Dia lebih pentingkan warna dan cahaya. Dan kalau tengok dia impressionisme ni dia tak ada susunan yang mungkin betul. Kalau tengok lukisan yang contoh yang saya buat ini semua ialah daripada impressionisme. Murid-murid boleh tengok kan lukisan ini. Impressionisme ini dia tidak ada garisan yang tepat. Dan sangat penting pada waktunya, waktu malam ke siang ke sebab cahaya tu. Dan seterusnya teknik dia palitan warna secara spontan. Maksudnya letak aja. So istilah dia macam tak ada rules lah cikgu. Tak ada rules. So maksudnya boleh, sebab kadang-kadang kalau nak melukis kan ada orang very particular. Dia sangat terperinci dari sudut kiraannya, garisannya mesti betul. Itu dah pergi ke aliran lain pula. Tapi untuk aliran impressionisme ini kita buat secara spontan, fokus warna, cahaya, cahaya dan pantulan cahaya dan kesan kesan pada objek. Dan menggunakan warna penggenap untuk menghasilkan bayang. Warna penggenap mereka dah belajar masa tingkatan 1 dahulu. Dan warna ni lukisan ni kalau Azhar tengok lukisan saya tak ada bercampur dengan warna hitam yang solid color
warna hitam tak ada, okey, tak digunakan. Tetapi untuk hasilkan warna hitam itu, mereka akan campurkan semua warna untuk menghasilkan warna hitam. Adakah ada perbezaan, cikgu, dengan kita mencampurkan warna-warna lain untuk menjadikan warna hitam? Ya, ada perbezaan kerana pelukis, pelukis yang menggunakan aliran impresionisme ini, mereka percaya bahawa warna hitam sangat kurang cahayanya. Jadi mereka sangat pentingkan cahaya. So mereka nak pada mereka hitam itu macam tak natural lah, macam so tak nampak macam real kan. Mereka pentingkan cahaya. Pencahayaan. Jadi itulah gabungan warna sangat penting. Okey, mari kita tengok siapa pelukis dia. Orang yang melukis pelukis macam ni. Pelukis impresionisme ialah yang pertama Alfred Sisley 1839 hingga 1899. Okey, ini ialah Claude Monet. Okey. Pierre Auguste Renoir, okey, dan seterusnya. Okey, yang mana satu awak rasa? Yang mana satu agaknya kan? Mari kita tengok yang seterusnya. Okey, ini dia Alfred Sisley. Sisley. Dia lahir pada 30 Oktober, okey, tahun 1839, dan lahir di Perancis, okey. Menghasilkan karya secara en plein air. Maksudnya di luar bangunan. Di luar bangunan. Okey, di luar kawasan. Okey. Ini ialah hasil-hasil karya yang mesti awak tahu. Okey, sekurang-kurangnya untuk SPM nanti awak mesti ingat tiga lukisan. Okey, 3 lukisan sekurang-kurangnya lah. Tapi kalau boleh, ingat semua. Macam mana nak ingat tu? Macam mana nak ingat? Macam mana nak ingat? Caranya ialah dengan membuat lukisan. Imitasi. Imitasi maksudnya kita tiru. Bila kita tiru, kita feel, kita rasa. Masa kita lukis tu, kita rasa dan kita boleh ingat. Baik, macam lukisan-lukisan hasil karya terkenal ni, adakah para pelajar mesti ingat juga tahun-tahun, cikgu? Okey. Biasanya untuk soalan SPM, tahun ini dia akan sekalikan dengan tajuk lukisan itu. Dia tidaklah begitu menguji sampai macam tu sekali. Jadi janganlah risau tentang yang tahun ini. Okey, dia akan keluar tapi bukanlah dengan tajuk tahun sekian. Biasanya dia akan terus satu set saja. Lukisan ni tahun ini. Dia tak tricky sampai macam tu. Faham. Selalunya lah cikgu tak janji tapi boleh baca. Dia baru dah seronok tadi kan. Alamak tu janji pula. Selalunya lah kebiasaannya. Baik, kita nak tanya juga adik-adik kita di Google Meet. Semua masih okey lagi? Rakan-rakan kita. Dia kata okey. So, rakan-rakan kita pun jagi cikgu katanya nanti akan ada lah. Kan kita akan ada aktiviti bersama dengan mereka juga untuk melukis. Tapi kita nak teruskan dulu, cikgu. Kita teruskan dengan pelukis seterusnya. Okey, sorry. Yang tadi tu Alfred Sisley. Okey, ini antara lukisan yang telah dia hasilkan pada tahun 1877. Okey, macam mana nak sebut ni? La Scène au Point de Jour. La Scène au Point de Jour. 1877. Okey, ini lukisan dia, awak ingat ya? Okey. Okey, ini antara hasil karya dia, Alfred Sisley juga. Ya, betul. Molesey were at Hampton Court Morning, 1874. Okey, ini lukisannya. Okey, seterusnya Claude Monet. Okey, Claude Monet menghasilkan karya yang terkenal iaitu Water Lilies. Water Lilies ini dan Impression Sunrise. Sebenarnya cikgu ada hasilkan satu karya Water Lilies yang lebih kurang macam itulah. Okey. Water Lilies. Okey, seterusnya Impression Sunrise. Okey. Rouen Cathedral Series, Haystack Series, Houses of Parliament Series, Poplar Series, San Giorgio Maggiore at dusk. Ini semua mesti ingatlah dan hafal juga. Okey, nama-nama ni sekurang-kurangnya awak ingat, awak kena tahu
Okey, series ni awak ingat kan, kalau series ni memang Claude Monet punya kegemaran lah. Dia akan buat series of water lilies lah, macam-macam. Semua dia akan ada series-series ni semua. So antara salah satunya ni cikgu water lily cikgu yang itu saya imitate daripada Claude Monet punya lukisan. Wah, itu dia. Okey, kalau tengok ni water lilies kan. Okey, cikgu ada buat satu lukisan water lilies sebab yang ini antara karya yang sangat terkenal untuk Monet. Okey. Baik, mungkin cikgu nak tanya juga rakan-rakan kita di Google Meet. Kalau untuk Claude Monet ni mungkin kita tanya adik kita Rose Aida. Kan? Antara Claude Monet punya lukisan ni, yang manakah menjadi kegemaran anda? Cik. Yang mana lukisan yang awak suka? Yang mana lukisan yang awak suka? Yang tadi cikgu buat lah. Yang cikgu buat. Nampak cikgu. Yang sayangnya cikgu dia dengan cikgu. Sayangnya dengan saya. Ini murid inklusif, murid perdana. Ini daripada SMK Presiden Putrajaya. Ya, Putrajaya. Okey, daripada Pulau Pinang. Nanti lepas ni jawab soalan. Okey, kalau lihat ni lukisan Impression Sunrise ni, okey, cikgu pun ada buat satu. Oh, ini pun cikgu imitasi juga cikgu. Cikgu imitate. Lebih kurang tak sama. Hampir sama cikgu. Tapi macam proses imitasi, macam mana cikgu? Yelah, macam kita kata tadi, kalau dalam impresionisme ni, dia tidak ada rules dalam nak mewarnakan. Ya, kalau Azhar tengok, kalau awak tengok kat sini, cuba tengok lukisan dia. Ya. Cuba tengok lukisan dia. Macam budak dari sekolah rendah pun boleh buat kan. Itu ialah sebenarnya satu kritikan yang pernah diberikan untuk lukisan ni. Pandai soalan Azhar tu. Sebenarnya inilah lukisan yang dia terus dapat nama impresionisme tu. Sebab pada waktu tu ada seorang pengkritik. Dia mengkritik lukisan ni sebab lukisan ni berjaya dipamerkan pada ketika itu. Sebenarnya pada waktu tu lukisan mereka buat sangat teliti. Maksudnya mesti ada pembaris. Sangat betul. Kemas, sangat kemas. Tapi lukisan ni sangatlah bebas kan. Bebas saja. Tapi kalau Azhar tengok, sebenarnya dia bukannya level budak-budak sebenarnya. Tapi cahaya, dari segi pencahayaan tu sangat matang, sangat baik dan sangat profesional. Saya sendiri pun tak dapat nak tiru macam mana Claude Monet punya kepakaran ni. Kalau lihat pada cahaya tu, cahaya dia tu tepat. So memang dia sangat dikagumi. Itu dia. Baik, kalau kita tengok cikgu dengan lukisan tadi itu, color hitam itu bukanlah color hitam yang solid, tapi itu hasil gabungan warna-warna cikgu. Ya, betul tu. Gabungan semua warna untuk jadikan warna hitam. Itu dia. Sangat-sangat luar biasa hasil karya macam cikgu sebut tadi. Walaupun nampak macam simple cikgu, nampak macam mudah, tetapi sebenarnya sangat sukar juga untuk orang biasa nak lukiskan, tambah-tambah tangan bangku macam saya ni. Baik, cikgu, kita nak berhenti rehat seketika cikgu. Dan kita akan kembali selepas ini dalam Teras Didik TV KPM. KPM. Didik TV KPM. Kembali dalam Teras
Kelas di Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Helmi. Baik, kita masih dalam subjek pendidikan seni visual, seni catatan. Tadi cikgu dah kongsikan berkenaan dengan pelukis-pelukis impresionisme. Kan? Pelukis impresionisme tadi kita dah tahu berkenaan dengan Alfred Sisley dan juga Claude Monet, cikgu. Ya, betul. So kita nak terus sambung, cikgu. Silakan, cikgu. Mari kita teruskan pelajaran kita. Yap. Okey, Pierre Auguste Renoir. Okey, dikenali sebagai Auguste Renoir. Okey, tarikh lahir pada 25 Februari tahun 1841. Ya. Okey, inilah wajahnya. Ya. Kemudian hasil karya dia yang terkenal, sebenarnya pelukis ni, lukisan diorang banyak tau, beratus-ratus sebenarnya. Tapi antara yang terkenal ni keluar dalam buku teks, dalam sejarah. Okey. Yang pertama, Baldo Moulin di La Galette. Okey. Kedua, Luncheon of the Boating Party. The Theatre Box, The Swing, Pink and Blue. Okey. Tajuk-tajuk ni sebenarnya kalau awak nak ingat, awak mesti tengok lukisan itu. Baru awak boleh ingat. Okey, contohnya nama macam lukisan tu. Ya, betul. Macam contohnya Pink and Blue ni sebenarnya gambar seorang kanak-kanak, satu pakai baju warna pink, satu pakai baju warna biru. So jadi awak senang nak ingat, tak susah pun sebenarnya. Okey, seterusnya kita lihat apa itu Baldo Moulin de la Galette. Okey, ini lukisan yang dia gambarkan. Okey, seperti yang cikgu cakap, impresionisme ni dia keluar daripada bangunan, dia lukis apa yang sebenarnya terjadi. Okey, inilah yang digambarkan dalam lukisan ini pada tahun 1876. Okey, seterusnya ini boating party. Okey, sebenarnya kan apa yang digambarkan ini kita sedikit sebanyak kita dapat tahu sejarah apa yang terjadi, sejarah pada zaman dahulu-dahulu. Ya, mungkin kan? dengan cara pemakaian mereka kan kita dapat tengok balik budaya kan, macam-macam kita boleh belajar, betul tak? Murid-murid ni, serius nampaknya. Semua fokus dengan lukisan. Cikgu tengah ingat ni lukisan-lukisan yang cikgu tunjukkan ni, cikgu. Ya, kadang-kadang ada yang masa Perang Dunia kan, jadi mereka gambarkan. Jadi daripada situ kita tahu sejarah dunia kita. So sebenarnya seni ini satu benda yang intelektual sebenarnya. Kalau Azhar mendalami pendidikan seni ini. Okey. Ya, cikgu. Seterusnya, mari kita lihat apa itu ekspresi seni. Okey? Ekspresi seni nak menghasilkan apa yang karya. murid-murid faham dengan ekspresi seni. Baik, cikgu. Kalau kita nak tengok macam tadi, kalau kita tengok kepada cikgu ada sebut berkenaan dengan Pierre Auguste Renoir. Sama juga ketiga-tiga pelukis yang cikgu tampilkan untuk impresionisme. Aduh, tersasul nak sebut. So, ketiga-tiga menggunakan semua teknik yang sama. Tidak ada, maksudnya gayanya bebas, tidak ada rules, tidak ada undang-undang dalam melukis. Betul, cikgu? Dan mungkin betul. Saya nak tahu juga, cikgu, kalau boleh saya tunjuk macam lukisan macam ni. Ini apakah mungkin tekniknya ataupun gaya lukisannya, cikgu? Okey. Ini ialah teknik dan gaya aliran impresionisme lah. Yang ini saya lukis berdasarkan daripada perasaan kita. Okey, pada ketika itu, kenapa saya memilih untuk lukis sunset ini? Kadang-kadang dia adalah memberi kesan juga. Dia memberi kesan kepada lukisan tu. So macam mana, kenapa kita pilih warna ni tersebut? Kalau lihat pada lukisan sunset ini, okey, warna kuning tu warna kuning dan warna putih. Okey, macam tadi dia kata tak guna warna putih kan sebenarnya. Guna warna putih boleh, tapi dia tak letak solid colour tu penuh. Dia akan campur menggunakan palette ni lah. Okey, ini ialah berus lukisan dan juga palette knife. Okey. Yang ini cikgu hasilkan menggunakan color akrilik. Okey, color akrilik, bukan color minyak, cikgu. Bukan color minyak. So kalau kata mungkin kalau kita tengok ada dua jenis warna ataupun dua jenis color, yang mana color minyak dan juga akrilik tadi cikgu sebut. Mungkin cikgu boleh kongsikan juga perbezaan. Ada orang kata warna minyak lebih hidup, lebih ada jiwa berbanding warna akrilik, tapi ada juga kata warna akrilik sebenarnya lebih menyerlah, lebih menyentuh jiwa. So macam mana tu, cikgu, perbezaan ini, cikgu? Sebenarnya dia terpulang kepada cita rasa sendiri. Macam dengan teknik-teknik yang sendiri. Jom kita tengok macam mana cikgu hasilkan lukisan
daripada time lapse ni sebab sebentar nanti murid-murid kita akan buat lukisan. Yeah. Semua sudah ready? Ready tak? Semua dah bersedia? Semua dah bersedia, cikgu. Okey, kita ready. Okey. Seterusnya kita lihat apa yang perlu kita ada untuk lukisan ni, alat-alat ni. Okey, ini ialah macam Azhar kata tadi, Abang Azhar lah. Abang Azhar cakap tadi ada berus, warna. Okey, semua ni mesti disiapkan. Okey? Boleh? Okey. Semua dah bersedia, cikgu. Tak sabar nak melukis ni, cikgu. Okey, kita tengok kepada time lapse cikgu. Alright, jom. Sunrise. Sekarang ni kita tengok water lily pula. Water lily ni yang cikgu nak murid-murid buat. Okey? Okey, saya nak semua buat water lily ni. Nanti. Okey, mari kita tengok mula-mula cikgu buat background dulu, lepas tu cikgu letak warna gelap. Okey, bayangnya, kemudian cikgu buat bunga. Okey, senang je water lily ni, paling senang. Jadi untuk masa yang singkat ni, cikgu rasa murid-murid semua mesti dah tak sabar nak buat, kan? Okey, mari kita mulakan. Kalau saya jadikan ni sebagai lukisan saya, acik tak, cikgu? Boleh. So, saya tak payah lukis, cikgu. Okey, silakan, cikgu. Mari kita buat Alright. sama-sama. Jom, kita nak bagi adik-adik kita untuk teruskan melukis, cikgu. Okey, teruskan melukis. Dia orang boleh mula melukis, sementara itu kita nak tengok hasil karya ataupun kerja mereka. Cikgu cakap based on water lilies, maksudnya based on lukisan ni, cikgu. So betul. Tak semestinya 100% jadi macam ni, tetapi mungkin orang kata inspirasi daripada water lilies tak, cikgu? Ya, betul. Okey. Macam normally, cikgu, untuk water lilies ni mengambil masa berapa lama, cikgu? Untuk cikgu nak siapkan hasil karya kalau water lilies macam ini, based on cikgu nak apa tadi istilahnya? Terpulang kepada orang itu sendirilah. Macam mana sedetail mana, tapi impressionisme ni dia tak betul-betul detail. Okey, dia tak betul-betul detail. Jadi untuk menyiapkan ni hanya dalam 20 minit sahaja. 20 minit saja. 20 minit sahaja. Itu dia. Ini kalau cikgu yang lukis. Kalau saya yang lukis, saya rasa 2 hari pun tak siap lagi, cikgu. Lain pula jadinya. Baik. Okey, mari kita tengok anak murid kita lukis. Lukisan mereka. Adakah ada yang dah siap ke? Hasil lukisan mereka untuk inspirasi daripada water lilies. Yang mana water lilies ni lukisan Claude Monet, cikgu. Ya, betul. Betul, cikgu. Ya, okey. Sementara adik kita semua fokus sedang melukis untuk menyiapkan lukisan masing-masing. Yang pastinya semua berlumba-lumba nak ikut apa yang cikgu sebut tadi, apa nama ni, inspirasi daripada lukisan water lilies, hasil lukisan daripada pelukis terkenal untuk impresionisme ataupun pelopor kepada seni impresionisme ni, iaitu Claude Monet. Okey. Okey, cikgu. So sementara adik-adik kita siapkan. Okey, mari kita tengok ada soalan tak daripada masa ni lah cikgu nak tanya soalan. Okey, ada soalan tak daripada murid-murid cikgu? Hana, ada tak soalan? Nampaknya Hajar faham ke? Dah siap dah? Okey. Siapa yang dah siap boleh tunjuk dengan cikgu lukisan? Faham. Cikgu untuk kamera, cikgu. Untuk dia nak nampak kan bahasa isyarat tu. Okey.
Okey. Semua dah faham tak? Syazril Farhan. Syazri. Ada yang dah siap cikgu. Itu Ada dia. yang dah siap. Ros Aida nampaknya dah angkat cikgu. Lukisannya. Wow. So beautiful. Okay, macam mana dengan Hana? Itu dia cantiknya. Oh, ini semua melukis balik ataupun apa tadi istilah cikgu guna tadi kalau melukis balik? Imitasi. Imitasi daripada lukisan karya Claude Monet untuk water lily cikgu Ya, betul tu. Itu dia sangat-sangat cantik Kalau orang Arab kata jamilah. Okey. Cantik. Baik cikgu. Baik, seterusnya kita lihat kepada slide yang seterusnya. Apresiasi seni bermakna murid akan mempamerkan hasil karya. Okey. Kemudian menyatakan hasil karya dengan menjelaskan karya seni catan yang dihasilkan sendiri. Bermakna mereka kena tunjuk pada semua, macam dia tunjuk pada Azhar tadi lukisan, dan mereka mesti jelaskan apa yang mereka rasa tentang lukisan itu. Okey. Kita mula dengan so, kita nak dengar. Siapa yang nak mula dahulu? Okey, siapakah yang nak kongsikan? Okey, Syazril, silakan Syazril. Ceritakan tentang lukisan, sebab walaupun lukisan itu sama, tapi dia punya kesannya tu berbeza pada setiap orang. Ya, dan mungkin jiwanya juga berbeza cikgu. Ya, betul. Jadi apa yang murid saya Syazril rasakan masa awak sediakan lukisan itu? Okey, silakan Syazril. Okey, cahaya. Okey, terang. Untuk daripada masa. Ya, daripada masa. Okey, rasanya itu waktu bila? Waktu free dia kata. Waktu free. Free time awak melukis. Okey, tapi pada lukisan itu awak menggambarkan lukisan pada waktu bila itu. Sebab ada nampak cahaya kan? Adakah itu waktu malam atau waktu siang? Maksudnya gambaran kepada lukisan Syazril tadi. Terang, lukisan terang, jadi waktu siang. Okey, itu dia. Sangat-sangat luar biasa adik-adik kita dalam melukis. Dan cikgu, sementara kita ada juga yang mungkin nak touch up lagi sikit, nak bagi lagi cantik, dan kejap lagi mungkin kita nak tanya juga yang lain berkenaan dengan apresiasi ataupun ekspresi apa yang diorang ekspresikan dalam lukisan. Kita nak berhenti rehat seketika, kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Kembali dalam Teras di Didik TV KPM dan kita masih lagi belajar berkenaan dengan subjek pendidikan seni visual. Topik kita seni catatan. Tadi kita dah tengok hasil karya adik-adik kita berimitasi untuk lukisan water lilies yang mana dipelopori ataupun dilukis oleh Claude Monet, pelopor kepada seni catatan impresionisme. Itu dia. Baik, cikgu. Katanya cikgu, apa lagi yang kita nak belajar lagi cikgu? Kan, tengok cikgu tengah melukis tu kan. Kita nak tengoklah pula hasil cikgu punya air tangan. Itu dia. Ini lukisan yang cikgu lukis cikgu Okey, sebenarnya sebenarnya hasil daripada pembelajaran ni, kita dapat satu ilmu ilmu tentang impresionisme ini. Jadi murid-murid dah buat, saya dah buat, siapa lagi yang belum buat lagi? Siapa lagi yang belum buat? Saya rasa FM kita belum buat cikgu. Saya rasa Azhar yang belum buat. Saya kena buat ke cikgu? Apa kata kita tengok Abang Azhar melukis? Saya bukan tak nak cikgu, tapi mak saya pesan, Azhar tak payah lukis tau kalau pergi. Pergi mana-mana. Okey, mari kita lukis. Lukisan ni cikgu pokok. Ya. Oh, lukis pokok. Okey. Ini hasil Senang lukisan saja. yang saya dah lukis, tapi saya tempah melalui cikgu lah. Okey, so ini kita jadikan pokok cikgu. So gabungan color ni adalah memang kita ambil hijau ataupun campuran dua warna cikgu. Ya, campuran warna. Sebenarnya dia ada merah, okey. Warna merah ni namanya scarlet. Okey, cikgu campur scarlet. Okey. Dan tadi cikgu dah campurkan. Cikgu, kenapa saya ada satu persoalan cikgu? Ya. Kenapa saya punya pokok tak jadi macam cikgu punya pokok? Sebab mungkin kurang mahir dari segi praktis. So lepas ni kita kena praktis lebih lagi. Ini pokok yang cikgu buat dan ini adalah pokok yang saya buatlah. Okey, baik. So kita harap adik-adik jangan gelakkan jangan gelakkan abang kat sini Abang buat ni, kalau kita tengok hasil karya adik-adik kita sangat-sangat luar biasalah cikgu. So saya rasa saya takut untuk meneruskan cikgu sebab takut nanti jadi lain cikgu. Lukisan tu sebab tu dah cantik dah. Baik, cikgu, kita nak tanya jugalah adik-adik kita, rakan-rakan kita di Google Meet kepada yang selain daripada tadi dah kongsi, Syazril dah kongsi dengan kita ekspresi daripada lukisannya. Mungkin yang lain ada juga nak kongsikan ekspresi hasil lukisan anda sebentar tadi. Mungkin kita boleh ambil, siapa cikgu nak pilih? Seorang cikgu. Okey, Hajar. Okey, Hajar, silakan Hajar. Okey, Hajar, boleh tunjukkan lukisan awak? Hajar malu cikgu, dia tertutup video dia cikgu. Hajar malu. Okey, baik. Hajar ada balik. Itu dia. Hajar, mari tunjukkan lukisan awak Hajar. Okey. Oh, cantiknya. Water lily dia colourful, ada banyak warna. Okey, boleh tak Hajar jelaskan tentang lukisan Hajar hasilkan itu? Boleh? Ceritakan. Boleh. Okey. Ceritakan sekarang. Silakan Hajar. Okey, di taman yang cantik, asik. Okey, senang nak melukis impresionisme ini kerana warna. Okey. Kerana warna cahaya. Okey, sangat mudah. Okey, senang sahaja. Tetapi saya kerana harta terus. Oh, dia letak warna terus saja. Okey. Impresionisme. Dia eja tu impresionisme. Okey, jadi Hajar suka tak dengan aliran ini? Suka tak? Okey, so sesuailah dengan jiwa dia kata. Boleh, dia suka. Okey, seterusnya. Baik, itu dia. Tahniah Hajar lukisan yang sangat luar biasa. Tadi katanya ekspresi seni cikgu dia dengan colourful cikgu Maksudnya dia mungkin seorang yang ceria cikgu.
Nampak gayanya tu. Baik cikgu, mungkinlah kita sebenarnya masa sangat-sangat mencemburui kita dan sebenarnya subjek ni sangat-sangat seronok sebab kita belajar berkenaan dengan mengekspresikan seni kita. Mungkin cikgu boleh memberi rumusan terhadap apa yang kita belajar sepanjang daripada awal tadi, seni catatan sampailah kepada kita mengenali pelukis-pelukis impresionisme ni cikgu. Silakan cikgu. Okey, baik. Sebenarnya Azhar, tajuk kita pada hari ini ialah lebih kepada teori teori aliran barat. Tapi sukalah untuk saya buat sedikit lukisan untuk kita rasa sebab catatan itu adalah lahir daripada lukisan kan. Catatan itu sendiri. Jadi bila kita feel Azhar rasa pegang berus tadi tu, Azhar rasa macam minat untuk belajar lagi seterusnya kan. Betul, sebab tajuk sejarah kadang-kadang ada murid mungkin rasa membosankan. Jadi untuk murid-murid penglihatan ni mereka mesti melakukan aktiviti. Okey, sedikit. Jadi untuk tajuk hari ini kita mesti tahu berdasarkan kita mesti tahu apa itu impresionisme. Impresionisme itu kita mesti tahu dan juga siapa pelukisnya dan apa lukisannya. Okey, ini kita boleh gambarkanlah daripada melalui pameran. Okey. Itu dia. Okey, ini sesi soalan ini. Kita mesti tahu untuk jawab. Itu dia. Mesti tahu jawapannya lah daripada pembelajaran hari ini. Okey, apa yang kita dah belajar? Okey, 3 ciri-ciri aliran impresionisme. Okey, dia dilakukan di luar bangunan. Okey, di luar bangunan. Okey, dan ada 2 orang pelukis lebih daripada maksudnya perlu murid-murid pelajar perlu ingat semua ni. Semua ini. Kalau 2 orang pelukis tu saya tahu cikgu. Alfred Sisley dan Claude Monet. Hebat. Perfect. Okey. Itu dia. Dan antara pelajar-pelajar bila mana mereka menguasai soalan-soalan ini sedikit sebanyak sebenarnya membantu mereka untuk menjawab dalam peperiksaan itu sendiri. Baik, terima kasih banyak cikgu atas perkongsian dan juga sesi pembelajaran kita pada hari ini untuk pendidikan seni visual dengan topik kita seni catatan. Sedikit sebanyak macam cikgu cakap tadi, kita dapat mengenali sejarah dalam masa yang sama kita dapat ekspresikan rasa hati kita, rasa jiwa kita. Baik, kepada anda semua, terima kasih kerana terus setia bersama kami di Trust Didik TV KPM selama 2 jam berturut-turut. Seperti biasa, jangan lupa temu janji kita di lain masa dan di lain ketika. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye. Lukisan yang saya telah kongsikan kepada rakan-rakan menunjukkan bahawa kreativiti seseorang untuk menggunakan balon udara panas untuk melihat pemandangan alam. Selain itu, bagi pendapat saya, lukisan tersebut telah memberikan saya perasaan positif dan ilmu yang kamu dapat di sekolah itu sangat mahal. Ilmu yang kamu dapat itu sangat banyak penggunaannya untuk masa akan datang. Saya nak ucapkan selamat berjaya, teruskan praktis sebab practice makes perfect. Saya doakan pelajar-pelajar yang bakal menduduki kertas peperiksaan pendidikan seni pada tahun ini berjaya dengan cemerlang. Didik TV KPM